Cikgu lupa buka apa, buka mic. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan cikgu sebab cikgu baru saja cikgu nak ambil barang sekejap tadi. Lepas tu lupa pula nak buka mic. Sekarang ini dalam kelas kita ada sekejap. Ada 17 orang murid. Okey, terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Kelas kita tak lama, akan mengambil masa sampai esok pagi. Sampai esok pagi. Okey, sebelum kita mulakan kelas cikgu, cikgu masih lagi nak bertanya kepada anda. Okey, dari ramai-ramai ni hanya 11 orang murid saja yang sudah menghantar kerja rumah cikgu pada Isnin minggu lepas. 11 orang murid di dalam Google Classroom. Okey, untuk murid-murid yang belum menghantar lagi kepada cikgu, anda boleh menghantarnya pada minggu ini. Okey, kalau tak dapat muat masuk dalam Google Classroom, anda boleh WhatsApp cikgu, hantar kerja anda. Okey, hantar kerja anda secara WhatsApp. Okey, cikgu nak dapatkan markas untuk anda, cikgu nak beri markas kepada anda. Faham atau tidak anda tentang zaman batu air, zaman air batu. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Pada minggu ini, minggu lepas kita dah belajar tentang zaman prasejarah. Kita dah kenal zaman prasejarah. Okey, pada minggu ini kita akan masuk kepada tajuk lokasi zaman prasejarah ni di Malaysia. Okey. Lihat pada muka surat 76 dan 77. 76 dan 77. 76 dan 77. Okey. Lokasi zaman prasejarah. Lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, untuk lokasi zaman prasejarah di negara kita, okey, terdapat banyak lokasi zaman prasejarah di negara kita. Kewujudannya, okey, dibuktikan dengan penemuan pelbagai tinggalan kehidupan manusia seperti artifak dan fosil. Okey, lokasi zaman prasejarah ini, okey, di negara kita sumber yang diperolehi kalau dari buku teks, okey, daripada Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman. Okey, dia ni adalah seorang profesor pakar arkeologi negara. Dia seorang pakar arkeologi negara. Okey. Lepas tu Nik Hassan Suhaimi ni juga adalah salah seorang pakar bahasa. Dia yang menyediakan buku teks sejarah untuk kita sebenarnya. Okey, dia juga yang menyediakan dan dia juga adalah guru pula. Dia adalah pakar arkeologi sejarah negara kita. Okey, sampai sekarang. Baiklah, yang pertama sekali kita tengok pada awal-awal ni. Dalam buku teks muka surat 76. Ada 76 dan 77. Okey, 76 dan 77. Peta buku teks tu kamu tengok betul-betul. Okey, ini adalah lokasi-lokasi yang terdapat, okey, terdapat di Malaysia. Okey, dari Semenanjung Malaysia sampai ke Sabah dan Sarawak. Sampai Sabah dan Sarawak. Okey, kita akan lihat satu persatu
tempat-tempat ini, tempat-tempat ini. Okey, sebelum kita pergi ke tempat-tempat ini, kita tengok pada petunjuk dahulu. Petunjuk. Okey, petunjuk. Ada pada muka surat 77. Okey. Petunjuk. Lihat pada petunjuk. Lokasi zaman Paleolitik berwarna merah. Lokasi zaman Mesolitik berwarna biru. Lokasi zaman Neolitik berwarna ungu. Dan lokasi zaman logam berwarna hijau. Ini adalah petunjuk-petunjuk. Mana satu lokasi-lokasi yang cikgu akan petunjukkan berpandukan gambar rajah buku teks itu, cikgu perbesarkan. Okey, cikgu perbesarkan. Gambar rajah itu, mana satu daripada tempat tersebut adalah tempat yang paling lama. Okey, paling lama. Paling lama dalam zaman ini adalah zaman Paleolitik kan. Jadi, bersedia. Kita teruskan untuk gambar yang pertama. Gambar pertama. Gambar pertama adalah Bukit Jawa Lenggong Perak. Bukit Jawa Lenggong Perak. Okey. Di sini adalah zaman apa? Zaman apa untuk Lenggong Perak? Kalau ikut petunjuk. Paleolitik. Ada sesiapa yang boleh jawab? Zaman apa? Kalau berpandukan petunjuk. Petunjuk merah. Period. Chat ke zaman apa? Paleolitik, cikgu. Saya boleh nak cakap. Okey. Untuk Bukit Jawa Lenggong Perak ni, yang ditemui di kawasan ini, adalah lokasi zaman Paleolitik. Lokasi zaman Paleolitik. Lokasi zaman Paleolitik. Kita tengok seterusnya. Okey. Ini adalah Gua Cha, Gua Musang Kelantan. Gua Cha, Gua Musang Kelantan. Untuk petunjuk ini, okey, Gua Cha ni ditemui di sana petunjuk warna biru. Warna biru apa? Warna biru untuk apa? Mesolitik. Zaman apa? Mesolitik. Ya, zaman Mesolitik. Warna biru untuk zaman Mesolitik. Okey, kalau merah tadi adalah Paleolitik. Okey, Paleolitik tadi paling lama. Mesolitik yang kedua lah paling lama. Okey, paling lama. Jadi ada dua tempat dah. Inilah tempat. Selalunya ditemui di gua. Kenapa gua? Kenapa gua? Ada sesiapa terfikir kenapa kalau tengok ni ada dua tempat, kenapa pula gua? Kenapa tak tempat lain? Nanti kita persoalan ni. Nanti kita akan tengok persoalan ini, kita tengok yang gambar lain. Sekarang gambar lain iaitu Gua Bewah, Hulu Terengganu. Gua Bewah. Ini bentuk dia. Bentuk, kalau sesiapa yang pernah pergi gua, memang tahu macam mana keadaan dalam gua. Okey. Dua tempat dah gua. Okey, untuk Gua Bewah ni zaman apa? Zaman apa untuk Gua Bewah? Mesolitik. Petunjuk biru. Mesolitik. Ya, lokasi Mesolitik. Lokasi Mesolitik. Zaman Mesolitik. Petunjuk biru. Seterusnya. Baiklah. Sungai Tembeling Jerantut Pahang. Sungai Tembeling. Kali ini tadi gua. Sekarang ini sungai. Okey, sungai.
Sungai Tembeling Jerantut Pahang. Petunjuk untuk zaman apakah ini? Neolitik. Neolitik. Logam. Ya. Ya. Petunjuk untuk zaman logam. Petunjuk untuk zaman logam. Mudah saja. Okey. Okey. Sungai Tembeling Jerantut Pahang adalah petunjuk untuk zaman logam. Kita teruskan. Okey. Gua Kecil Raut Pahang. Sekarang kita masuk gua balik. Sekarang ini gua balik. Petunjuk untuk lokasi ini adalah mengenai zaman apa? Neolitik. Neolitik. Gua Kecil. Ada sesiapa yang boleh respon untuk cikgu? Neolitik. 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 Petunjuk purple. Neolitik. 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 Untuk zaman apa petunjuk purple? Petunjuk Neolitik. ungu. Zaman Neolitik. Okey, kelas. Petunjuk ungu adalah untuk Kak cikgu. Okey. Petunjuk ungu adalah untuk zaman apa kelas? Neolitik. Neolitik. Tadi logam dah jumpa, paleolitik dah jumpa, mesolitik dah jumpa. Sekarang ni purple. Purple untuk neolitik. Petunjuk neolitik. Neolitik. Okey. Lokasi seterusnya. Sekarang kita tengok pada lokasi seterusnya. Baiklah, Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Okay. Untuk Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor, gendang gangsa yang dijumpai di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Artinya ini adalah petunjuk untuk Zaman logam. ini adalah petunjuk untuk zaman logam. Zaman logam. Ini untuk petunjuk zaman logam. Dan seterusnya. Sekarang kita pergi ke Borneo. Iaitu Bukit Tengkorak Sempurna Sabah. Kenapa dipanggil Bukit Tengkorak? Adakah bukit itu macam tengkorak? Cuba tengok betul-betul. Sebab banyak tengkorak. Kenapa bukit tersebut dipanggil Bukit Tengkorak? Siapa boleh jawab? Sebab dia banyak tengkorak. Pernah dijumpai tengkorak. Taklah. Sebenarnya Bukit Tengkorak ni dipanggil sebagai Bukit Tengkorak disebabkan ada penemuan rangka manusia di kawasan tersebut. Okey? Terutamanya tengkorak zaman zaman Neolitik di tempat tersebut. Jadi bukit itu dipanggil Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak disebabkan kawasan tersebut dijumpai rangka manusia zaman Neolitik. Zaman Neolitik. Ya. Ini adalah lokasi zaman Neolitik. Seterusnya kita tengok lokasi yang paling kita kenal iaitu Gua Niah Miri. Gua Niah. Siapa pernah masuk Gua Niah? Saya. Okey, Damia. Okey. Yang lain? Okey, bagus.
Okey, Afif juga. Okey. Ini adalah Gua Niah. Okey, cikgu dah ceritakan cikgu memang pernah pergi, selalu sebenarnya pergi. Sekarang saja jarang cikgu pergi. Jarang cikgu pergi. Sekarang dah 5 tahun dah tak pergi langsung pun. Pergi Niah memang ada, tapi pergi ke gua tu tak pernah. Okey, Gua Niah ni kalau nak masuk memang kawasan dia sangat besar. Gua dia sangat besar. Okey, ditambahkan lagi dengan gelap dia. Sesiapa yang tak ada lampu suluh ataupun lampu pada lampu suluh memang tak dapat nak masuk dalam gua tersebut. Gelap, memang betul-betul gelap. Gelap sangat. Okey, ini adalah kelas. Ini adalah beberapa lokasi penemuan beberapa lokasi penemuan zaman prasejarah. Zaman prasejarah yang kita tahu ada 4, iaitu Paleolitik, Mesolitik, okey, Neolitik dan Logam. Ada 4. Keempat-empat ini okey ada di Malaysia. Terdapat yang utama adalah ada 8 kesemuanya. Ada 8 kesemua tempat utama yang yang ditemui. Ada 8 tempat untuk zaman prasejarah ni. Terutamanya zaman-zaman yang mula-mula awal. Baiklah, dari banyak-banyak lokasi ini tadi, kenapa menjadi persoalan kepada cikgu? Kenapa tempat-tempat ini menjadi persoalan kepada cikgu, kenapa tempat-tempat ini tidak tempat lain, macam contohnya penggunaan gua. Okey, kenapa zaman prasejarah ni memilih gua? Okey, adakah mereka tiada rumah? Ya, siapa yang boleh beri pendapat? Kenapa gua? Sebab Okey. Sebab dalam Boleh. gua Ya, okey. gua tu boleh dia dijadikan rumah. Okey. Boleh. Ada lagi? Pilihan? Yang buat rumah cikgu. Okey, baiklah. Gua adalah tempat tinggal utama mereka pada zaman tersebut. Gua adalah tempat tinggal utama mereka zaman tersebut. Penduduk, masyarakat zaman prasejarah memilih gua untuk menjadi tempat tinggal disebab gua adalah lebih selamat untuk mereka berlindung daripada cuaca, hujan dan panas. Dan gua juga adalah tempat mereka untuk berlindung daripada haiwan-haiwan buas. Waktu tersebut, zaman prasejarah tersebut tak ada, masih tak ada lagi manusia yang boleh membina rumah. Membina rumah. Jadi mereka tinggal dalam gua. Soalan kedua. Selain daripada gua, kenapa manusia zaman tersebut, zaman prasejarah, tinggal di tepi sungai? Ada 2 tempat di tepi sungai tadi. Sebab Ada yang boleh beri pendapat? Okey, betul. Boleh? sumber makanan cikgu. Ya. Sebab senang. Untuk Sebab senang. masyarakat zaman tersebut, tinggal di tepi sungai, antara satu sebabnya mereka boleh mendapatkan rezeki.
Okey, mereka boleh menangkap ikan di sana. Mereka boleh menangkap ikan. Okey. Mereka juga boleh mendapatkan bahan mentah, terutama air. Air. Keperluan harian mereka, air. Mereka dapat air. Senang nak dapat air. Jadi mereka tinggal di tepi sungai. Waktu tersebut, zaman tersebut, kalau nak ikutkan, mereka sudah keluar dan tinggal di luar berdekatan dengan sungai. Mereka dah keluar daripada gua. Zaman ini seringkali zaman lebih kepada zaman logam yang seringkali menjadi tempat tinggal mereka. Zaman logam adalah tepi-tepi sungai. Selalu. Okey. Seterusnya, kenapa kawasan berbukit bakau? Mesti kawasan berbukit menjadi tempat tinggal mereka. Okey. Untuk kawasan bukit ni, selalunya kawasan bukit ada gua. Itu satu. Kedua, kawasan bukit adalah kawasan yang tinggi. Mudah untuk mereka mengelak daripada haiwan-haiwan buas. Okey, ketiga, kawasan-kawasan bukit senang juga untuk mereka memperolehi makanan. Dan ada banyak haiwan boleh diburu di kawasan bukit berbanding mereka masuk ke dalam hutan. Mereka tak akan selamat. Lebih baik di kawasan-kawasan bukit. Mereka dapat keselamatan yang optima di sana. Okey, jadi mereka tinggal di situ. Selepas makin lama barulah mereka berpindah ke kawasan tepi sungai. Itu pun berpandukan zaman mereka. Kalau zaman Paleolitik, mereka tinggal terus di dalam gua. Zaman Mesolitik begitu juga, mereka tinggal di kawasan bukit, di tepi-tepi bukit, mereka tinggal di dalam gua juga. Selepas itu kawasan Neolitik. Mulalah mereka bergerak keluar dari kawasan gua. Mereka bergerak dan membina penempatan di dalam hutan ataupun di kawasan-kawasan sungai. Seterusnya mereka akan keluar terus di zaman logam berdekatan dengan kawasan sungai. Untuk memudahkan mereka mendapatkan sumber air dan sumber makanan. Mempermudahkan mereka dapat sumber air dan sumber makanan. Okey. Ini adalah alasan-alasan zaman-zaman tersebut. Okey, tinggal di kawasan-kawasan ini. Okey, kalau berpandukan kawasan ini, memang kawasan ini sangat terpencil di dalam hutan. Okey, Okey. Jadi persoalan demi persoalan, perubahan sikap manusia, perubahan masyarakat waktu sekarang adalah berpandukan budaya zaman sebelum ini. Okey. Apabila manusia sudah pun berpindah di kawasan sungai, kalau di Miri, contoh kita di Miri, kebanyakan kita tinggal di tepi laut. Okey, Miri ini berdekatan dengan laut dan berdekatan dengan sungai. Okey, penempatan awal Miri ini adalah sebuah kampung nelayan. Seperti yang cikgu dah ceritakan sebelum ini. Okey. Miri ini adalah sebuah kampung nelayan di tepi sungai dan di tepi laut. Akhirnya membesar, semakin berkembang, semakin meriah dan sekarang ini Bandar Raya Miri. Masih berasaskan kita tinggal di tepi kawasan laut ataupun di tepi sungai. Puncanya adalah kawasan kampung nelayan. Puncanya daripada kawasan kampung nelayan. Jadi dari zaman tersebut ke zaman kita, perubahan zaman tersebut semakin banyak. Baiklah, seterusnya. Okey. Nyatakan dua lokasi zaman Neolitik di negara kita.
Zaman Neolitik. Ini persoalan. Siapa tahu? Boleh chat, boleh chat. Siapa cepat chat? Zaman Neolitik. Ada dua tempat, ada dua tempat. Bukit, Tengok siapa cepat lagi. Ya, Amalia. Bukit Pernah Sabah. Bukit Okey. Cikgu. Oh. Okey, dua tempat iaitu tu satu tempat Alia. Dua tempat lagi. Satu lagi. Ada dua tempat. Cikgu. Okey, dua tempat. Yang pertama adalah Gua Kecil Rau Pahang dan satu lagi adalah Bukit Tengkorak Sabah. Bukit Tengkorak Sempurna Sabah dan Gua Kecil Rau Pahang. Okey, ini adalah jawapan untuk dua lokasi zaman Neolitik di negara kita. Yang lain ada dua juga. Kalau Paleolitik, ada dua. Paleolitik, ada dua lokasi. Di mana lokasinya? Paleolitik, lokasi zaman Paleolitik. Bertanda merah. Boleh chat, boleh chat. Apa cikgu? Gua ni Ahmiri, okey, betul. Bukit Jawa Lenggong, betul. Bukit Jawa Lenggong, betul. Okey, seterusnya. Lokasi zaman Mesolitik. Lokasi zaman Mesolitik. Ada dua. Mesolitik. Warna biru. Ya, Gua Cha. Satu lagi. Apa cikgu? Tak apa, tak salah. Okey lah tu. Dia salah tayap sikit je pun. Gua Cha. Dan satu lagi adalah Gua Bewah Hulu Terengganu. Gua Bewah Hulu Terengganu. Okey. Untuk zaman logam, ada dua tempat. Ya, Alia. Zaman logam. Sekarang zaman logam, warna hijau. Boleh chat. Ya, Sungai Tembling. Satu lagi. Okey, Sungai Tembeling, Jerantut Pahang dan Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Ya, Kampung Sungai Lang. Kampung tu dekat Sungai Lang. Okey, di Selangor. Dia sebuah kampung. Dia sekarang taklah kampung, dia macam pekan. Okey, baiklah. Berpandukan ini tadi, kita dah tahu lokasi-lokasi utama zaman prasejarah.
Baiklah, sebelum kita tamatkan kelas, sebelum saya tamatkan kelas, sekali lagi cikgu nak beritahu anda, okey, kepada murid-murid yang belum lagi menghantar kerja rumah kepada saya, okey, kerja rumah kepada saya pada 21 hari bulan tu, boleh menghantar pada hari, bukan menghantar pada hari ini, hantar minggu ini, muka surat 70, siapa yang dah siap? Muka surat 70. Muka surat 70. Ni hantar kepada saya. Hantar kepada saya. Kalau tak dapat hantar dalam Google Classroom, okey, tak dapat hantar dalam Google Classroom, boleh menghantar anda boleh menghantar secara boleh menghantar secara WhatsApp kepada saya. Macam Ahmad Adib. Ahmad Adib dah hantar dah. Okey, terima kasih Ahmad Adib. Okey, kepada murid-murid yang belum menghantar, boleh menghantar kepada saya. Okey, dalam minggu ni supaya senang cikgu nak semak. Cikgu nak dapatkan markah anda. Cikgu nak dapatkan markah anda. Okey. Ni muka surat 70. Okey. Dah siap, hantar saja. Siapa yang belum siap boleh buat. Kalau tak ada buku latihan, okey, anda boleh buat dalam kertas lain. Ya, boleh buat dalam kertas lain. Tak jadi masalah. Tidak menjadi masalah kepada saya kalau kamu buat dalam kertas lain. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bye semua. Bye. 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 Bye Putri. Bye.